Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Piala Malaysia 2020. Batalkan atau teruskan aja. Hari tu aku ada buat untuk korang pilih sama ada nak Piala Malaysia ni diteruskan ataupun dibatalkan. Terima kasih kepada yang memberi respon dan aku tengok majoriti daripada korang memilih untuk meneruskan saingan Piala Malaysia. So hari ni aku nak cerita apa yang akan berlaku dan mungkin akan berlaku bila Piala Malaysia ni diteruskan dan apa pula yang akan terjadi sekiranya Piala Malaysia ni dibatalkan. Seperti mana yang kita semua pun tahu, 16 pasukan telah pun layak untuk beraksi dalam Piala Malaysia pada tahun ini. 11 pasukan dalam Liga Super, manakala 5 lagi pasukan yang bermain dalam Liga Premier. Kalau tahun-tahun sebelum ini, 16 pasukan itu akan dibahagikan kepada peringkat kumpulan. Juara dan juga naib juara kumpulan akan layak untuk meneruskan saingan ke peringkat suku akhir dan ada perlawanan timbal balik. Berbeza dengan tahun ini, apabila pertandingan Piala Malaysia telah pun diubah menjadi pusingan kalah mati dan tidak ada perlawanan timbal balik. Jadi dekat sini kita boleh tengok yang kesemua pasukan yang bertanding dalam Piala Malaysia pada tahun ini tidak ada ruang dan juga peluang untuk melakukan sebarang kesilapan. Kalau ikut tarikh yang sebelum ini, undian untuk Piala Malaysia ni dibuat pada 19 Oktober dan sepak mula pada 25 Oktober. Tapi sebab kes COVID pun kita tengok semalam dekat 1000 lebih. Sebelum daripada kes 1000 lebih ni lagi, MFL telah pun meminda semula tarikh undian Piala Malaysia dan sepak mula kepada tarikh baru, iaitu 1 November untuk tarikh undian dan 6 November untuk sepak mula. Tapi apa-apa pun, tarikh 1 November dan juga 6 November untuk undian dan juga sepak mula itu masih lagi boleh dipinda sekiranya MFL rasa perlu, dan sekiranya mereka rasa perlu, mereka juga boleh batalkan saingan Piala Malaysia. Tapi apa-apa pun, Piala Malaysia ni teruskan ke, batalkan ke, tetap akan ada pro dan juga kontranya. Apa yang akan berlaku bila Piala Malaysia ni diteruskan? First, benda ni pun kita dah lalui masa saingan Liga Super, di mana penyokong kesemua pasukan tidak dibenarkan masuk ke stadium. Maksudnya player akan bermain tanpa kehadiran penyokong. Tak ada masalah pun. Cuma kemeriahan tu akan sedikit kurang lah. Sebab ini Piala Malaysia, Piala teragung. Main dalam stadium kosong, kemeriahannya itu agak sedikit kurang dan berbeza daripada tahun-tahun yang pernah kita lalui sebelum ini dengan kemeriahan daripada penyokong setiap pasukan. Mungkin pusingan awal ke apa benda tak ada masalah, final tak ada penyokong itu yang mengurangkan kemeriahannya. Tapi nak buat macam mana, itu je lah pilihan yang ada. Final UCL pun Bayern dengan PSG pun tak ada penyokong, tak ada masalah pun. So dekat sini penyokong memang tidak dibenarkan masuk. Tak kisahlah engkau keluarga terdekat ke, saudara belah ayah ke, kekasih ke, skandal ke, memang tidak dibenarkan masuk. So aku harap dekat sini MFL bersikap adil. Kalau dah tetapkan tidak ada kehadiran penyokong, semua tak payah bagi. Maksudnya senang, semua tengok dekat YouTube ke, dekat TV masing-masing ke. Ni aku tidak mengata siapa-siapa Ini umum untuk semua pasukan. Kalau siapa-siapa yang terasa tu, itu masalah datang daripada diri korang sendiri. Kemudian persiapan pasukan Sabah dan juga Kuching FA mungkin akan sedikit terjejas. Sebab kita pun tahu Sabah, Sarawak tak dibenarkan masuk ke Semenanjung, kita pun tak boleh pergi ke sana. So akan ada masalah dari segi persiapan lah. Mungkinlah mereka akan diberikan kelonggaran pasukan mereka datang ke Semenanjung. Aku tak rasa yang pasukan-pasukan dekat Semenanjung Malaysia ni akan pergi ke sana untuk perlawanan. Mungkin mereka, maksudnya Sabah dan juga Kuching FA yang akan datang ke Semenanjung untuk menghadapi saingan Piala Malaysia ni. Mereka tetap kena ikut SOP, kena kuarantin, kena ada swab test apa semua. So dekat situ akan memberi kesan kepada preparation pasukan Sabah dan juga Kuching FA ni. Andai katalah pasukan Sabah dan juga Kuching FA ni berjaya melangkah di peringkat yang lebih jauh, semi-final ke ataupun final ke, walaupun sedikit mustahil, tapi kita kena ingat dalam bola sepak ni macam-macam boleh berlaku. Okey, andai katalah Sabah dan juga Kuching FA ni berjaya pergi sampai ke final, semi-final lah sekurang-kurangnya, aku tak rasa yang mereka akan ulang alik. Maksudnya habis perlawanan pusingan pertama, balik semula Sabah
balik semula Kuching, nak lawan suku akhir datang semula Semenanjung. Aku tak rasa mereka akan buat macam tu. Mungkin mereka akan stay sampailah mereka tersingkir, dan kalau mereka sampai ke final, penginapan, tempat mereka training itu semua kena fikir. Tempat training di tempat yang berbeza dengan tempat yang pernah mereka berlatih sebelum ini memerlukan masa untuk pasukan Sabah dan juga Kuching FA ni membiasakan diri dengan suasana training di tempat yang berbeza. So itulah yang aku katakan tadi, sedikit memberi kesan kepada persiapan pasukan Sabah dan juga Kuching FA. Kalau tarikh sepak mula 6 November itu tidak berlaku sebarang perubahan, okey lagi. Tapi kalau MFL ubah pergi ke bulan 12 untuk saingan Piala Malaysia ni, apa pula akan jadi? Kontrak player. Biasanya player akan sign kontrak sampai bulan 11 saja, yang satu musim punya. Kalau yang 2-3 musim tak ada masalah lah. Kalau player tu satu musim je kontrak dia, habis bulan 11. Sebab tahun-tahun sebelum ni, dalam awal bulan 11, pertengahan bulan 11, kita dah settle semua dah. Liga Super, Piala FA, Piala Malaysia apa semua. Tapi sebab masalah pandemik COVID-19 ni, andai kata MFL ubah kepada bulan 12 untuk tarikh baru Piala Malaysia ni, efek kepada kontrak player yang tamat pada bulan 11. So sekiranya berlaku macam tu, apa benda yang aku tengok untuk selesaikan masalah ini, perlu ada perbincangan yang baru lah antara pasukan dengan player yang kontrak dia habis. Kena ada win-win situation. Mungkin renew sebulan je ke, tapi nak ke dia orang? Itu je lah yang aku tengok. Mungkin player tempatan kita boleh slot top apa semua untuk main dalam Piala Malaysia. Player-player import yang kadang-kadang ada juga yang banyak cekadak nak naik gaji ke, minta bonus ke apa, tak ke haru biru. Kalau Piala Malaysia ni batal, apa pula yang akan berlaku? First slot kedua untuk Piala AFC bagi tahun 2021. Juara Piala Malaysia untuk tahun ini akan bersama pasukan Kedah bagi Piala AFC untuk tahun hadapan. Tapi kalaulah Piala Malaysia ni diteruskan dan juaranya sama ada JDT ataupun Kedah, slot AFC yang kedua itu akan diberikan kepada Terengganu, sebab Terengganu dapat nombor 3 tahun ini dalam saingan CIMB Liga Super. Tapi kalau batal, nak bagi pada pasukan mana? So dekat sini aku boleh tengok jalan penyelesaiannya. Kalau MFL kata Piala Malaysia ni dibatalkan, bagi je lah AFC, slot AFC itu kepada pasukan Terengganu. Tapi pada masa yang lain mungkin akan berlaku ataupun timbul rasa tidak puas hati dalam pasukan lain. Sebab semua pasukan yang bertanding sekarang ni pun masing-masing dah buat persiapan. So kalau tiba-tiba batal, bagi je automatik macam tu, mungkinlah akan timbul rasa tidak puas hati pasukan-pasukan lain dan penyokong sendiri pun. Kedua, apa yang aku tengok, kalau Piala Malaysia ni dibatalkan, mungkin akan memberi moral effect lah kepada pasukan yang baru pertama kali nak rasa suasana saingan Piala Malaysia ni. Contohnya macam Kelantan United, baru pertama kali layak untuk main dalam Piala Malaysia, tiba-tiba batal. So kena usaha balik tahun depan apa semua. So dekat situ mungkinlah akan memberi kesan kepada moral player-player yang orang kata main dalam pasukan yang pertama kali layak dalam saingan Piala Malaysia. So itulah benda yang aku tengok kalau Piala Malaysia ni diteruskan ataupun dibatalkan. Tapi macam yang aku cakap tadi lah, batalkan ke, teruskan ke, tetap akan ada pro dan juga kontranya dekat sini. So korang komen dekat bawah sama ada nak Piala Malaysia ni diteruskan ataupun batalkan, dan bagi saja slot AFC itu kepada pasukan Terengganu. Seperti biasa, jangan lupa like dan juga share video ni, subscribe channel ni, jangan lupa follow IG Swap Team dekat Instagram. Sebarang pendapat, pandangan untuk penambahbaikan channel ni, letakkan saja di ruangan komen. Jika tidak mampu untuk membantu ke arah kejayaan seseorang, jangan sesekali musnahkan usaha orang lain. Aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.